A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi dalam sesi PDPR kita pada kali ini. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan tajuk yang ke-12 ataupun bab yang ke-12, hindari ajaran sesat. Murid-murid boleh merujuk pada buku teks pada muka surat 83 hingga muka surat 88. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini dengan kita melihat ta'rif ajaran sesat. Apakah itu ajaran sesat? Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ta'rif yang murid-murid. Sekali lagi Ustaz baca. Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini banyak berlaku pada zaman kita. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pun sudah ada. Apatahlah zaman kita. Kalau kita negara kita yang terkenal sebelum ini Ayah Pin, itu antara contoh ajaran sesat. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, kita teruskan dengan ciri ajaran sesat. Bagaimana kita mengenal ajaran sesat? Apa ciri-ciri dia? Okey, kita bahagikan kepada 4 aspek. Yang pertama ialah Al-Quran dan hadis. Macam mana ciri-ciri ajaran sesat? Yang pertama, memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal semata-mata tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Ini kena berhati-hati yang murid. Kalau jumpa orang yang mentafsir Al-Quran tanpa ada rujukan, ini kena berhati-hatilah, kena tengok betul-betul apa yang dia uraikan. Yang kedua, meyakini terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Ini lagilah. Dia tidak yakin kepada Al-Quran yang kita baca sekarang ini. Yang ketiga, hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Ingat murid-murid, kita ada 2 sumber yang utama, iaitu Al-Quran dan hadis. Tolak salah satu, maka sesatlah kita. Baiklah murid-murid, kita teruskan dari segi aspek akidah. Ini ciri-ciri ajaran sesat dari aspek akidah. Yang pertama apa? Mengaku menjadi nabi atau rasul. Allah, ini banyak berlaku ya. Kita di negara kita pun ada yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Ini ajaran sesat nih. Yang kedua, mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi. Yang ketiga, mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Ini lagi sesat nih. Tidak payah minta ampun sama Allah. Dia minta ampun daripada guru, sudah, habis sudah dosa dia. Ini sesatnya. Kemudian yang keempat, memuja makhluk untuk mendapat sesuatu kelebihan. Ini juga ciri ajaran sesat ya. Yang kelima, mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga. Ini agama dia agama semua sama. Macam Yapin lah, dia samakan semua agama Islam, Hindu, Kristian, dia bagi semua sama. Yang keenam, ialah menolak alam ghaib seperti roh, malaikat dan jin. Baiklah murid-murid yang seterusnya dari segi aspek ibadah. Kita tengok sini ya. Yang pertama, menolak kewajipan ibadah fardu. Dia tidak mau solat. Dia ingkar. Yang malas lain Yang malas itu lain. Itu orang yang pendosa, orang yang asi. Dia tidak melakukan solat. Tetapi orang ini dia tidak percaya langsung. Solat apa nih? Solat. Walaupun dia beragama. Ini contoh ciri ajaran sesat dari segi ibadah. Yang kedua, beribadat dengan hanya berzikir pagi bagi menggantikan solat. Dia berzikir sudah jadi solat. Kita solat ada takbir, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada tahiyat. Dia tidak. Dia baca zikir sudah solat. Itu antara ciri akidah yang sesat yang murid-murid dari segi ibadah dia. Yang ketiga, menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah Al-Mukarramah. Ini berlaku ya murid-murid. Ini berlaku. Contohnya ajaran Syiah lah. Okay. Yang keempat, menghalalkan perizaan atas nama nikah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Okay, seterusnya dari aspek akhlak,
Yang pertama satu saja, iaitu memperkecilkan amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ini kena berhati-hati ya murid-murid. Takut ajaran sesat kita terlibat dalam ajaran sesat. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kesan melakukan ajaran sesat. Ini gambar yang ini gambar Ayah Pin nih. Ayah Pin Tapi sekarang tidak ada, sudahlah. Okay. Yang pertama, kesan dari segi agama melemahkan iman dan merosakkan akidah. Yang kedua, menjatuhkan imej umat Islam. Yang kedua, dari segi ekonomi melahirkan individu yang fasik dan malas, membelanjakan uang pada perkara yang tidak berfaedah. Okay, kesan dari segi politik pula menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan. Yang kedua, mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni akibat taksub kepada pemimpin kumpulan. Ini dari segi politik. Okey, yang keempat itu salah tu, bukan dua tu. Okey, yang keempat ialah kemasyarakatan. Membentuk individu masyarakat yang bersikap agresif dan kasar. Dia saja betul, orang lain tidak betul. Itu antara ciri-ciri dia lah. Kena lihat juga lah kan. Okey. Kemudian memutuskan hubungan silaturahim dan persaudaraan Islam. Okey, ini kesan kalau kita mengamalkan ajaran sesat. Memutuskan silaturahim. Mana-mana yang tidak sealiran dengan dia, dia bukan saudara dia. Walaupun adik-beradik, walaupun ibu bapa dia. Itu yang sampai macam tu sekali, itu sudah sesat tu. Itu sudah sesat. Islam tidak mengajar begitu. Okay, seterusnya, yang ke 3.114 ni ialah cara menjauhi ajaran sesat. Macam mana kita menjauhi ajaran sesat ni? Apa yang perlu kita buat? Okay. Yang pertama sekali, murid-murid mestilah dengan ilmu. Kita mesti belajar macam mana akidah kita sebenarnya, orang Islam ini. Kalau kita orang Islam, akidah kita berdasarkan kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada satu buku, ada satu buku membahaskan berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dalam Jawi. Saya rasa sekarang mungkin ada surat terjemahan dalam rumah. Kita boleh cari di kedai. Baca. Itu kita punya manhaj kita. Manhaj maksudnya kita punya ikutan, kita punya cara ataupun akidah kita, apa pegangan kita. Okey, seterusnya menghindari sahabat, menghindari daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya. Kita kena lihat, tiba-tiba solat, kita solat macam biasa, tiba-tiba dia solat ada yang kurang, dia tidak sujud. Itu kena tengok, kena cek macam mana. Yang ketiga, kita kena amal, memastikan amal. Dari segi amal kita mesti memastikan amalan yang dilakukan benar-benar mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kita senang saja kita ikut setiap buku fiqh. Ataupun, kena berhati-hati kalau kita melihat merujuk contoh, terutamanya contoh di YouTube. Di situ bukan semua betul. Ada kebanyakannya betul lah. Tetapi ada yang perlu kita tengok dengan ilmu. Contoh tiba-tiba azan tak sama dengan azan kita. Itu macam mana? Tiba-tiba solat lain dengan solat kita. Itu ada yang berlaku. Orang dia belajar, guru dia YouTube. Itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, tetapi kita kena merujuk. Kalau ada yang mencurigakan, kita kena rujuk. Yang keempat, kita kena mengkaji, iaitu mencari maklumat daripada sumber yang sahih supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Dan yang kelima, ini kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoalah supaya Allah SWT memberi petunjuk sentiasa pada jalan yang benar. Ini kita kena berdoa. Allahumma hadina siratal mustaqim. Itu doa dia. Yang keenam, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keterlanjuran mengikuti dan beramal dengan ajaran sesat. Ini bagi yang sudah terjebak, dia sudah sedar, dia kena bertaubat. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, dia akan mengampunkan kita insyaAllah. Dan itu sahaja berkenaan dengan secara ringkas berkenaan dengan ajaran sesat ini, bagaimana kita menghindari ajaran sesat. Semoga kita mendapat manfaat daripada pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya isu ajaran sesat ini banyak lagi yang boleh kita bincangkan, tetapi untuk pelajaran kita hari ini itu sahaja untuk pengenalan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi PDP yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.